صحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui nikmat ini semua milik Allah dan dipinjamkan sebentar untuk diri kita, dan akhirnya ia akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam ruang kita diberi nikmat, marilah kita berusaha untuk memperbanyakkan taat dan menjauhi maksiat, serta sentiasa bertaubat, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah atas kecuaian dan ketelanjuran yang kita lakukan dalam setiap saat kehidupan kita ini. Alhamdulillah, kita sambung kembali perbincangan kita daripada Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pagi ini kita berpindah kepada hikmat yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tsaniyatu wassittun ba'dal mi'ah. Hikmat yang ke-162. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu. Janganlah jadi permintaan engkau tasabbuban sebagai sebab atau sebagai tangga. Sebab ini dari bahasa tangga. Ilal ata, kepada pemberian, minhu, daripadanya, daripada Allah. Janganlah jadikan permintaan engkau sebagai tangga sebab kepada pemberian daripada Allah. Fayaqillu fahmuka anhu, maka kurang atau sedikit faham engkau daripadanya, daripada Allah. Artinya kamu tak faham Allah atau kamu tidak kenal Allah. Wal yakun, dan hendaklah ada, lam tu lam amar, hendaklah ada talabuka, permintaan engkau, liizharil ubudiyah, bagi menzahirkan kehambaan atau ubudiyah, wa qiyaman, dan sebagai menunaikan, bihuquqir rububiyah, dengan hak-hak Allah sebagai Rabb, hak-hak ketuhanan Allah. Hikmat ini berpindah kepada perbincangan tentang adab berdoa. Kita biasa mendengar doa, dan kita pun sebut perkataan doa. Tahukah kita bahawa doa itu ibadah? Maka ibadah itu mesti dilakukan mengikut syarat-syarat sebagai ibadah. Syarat yang paling utama ibadah iaitu ia lahir daripada kesedaran hamba kita. Kita ni hamba, dan dari sudut kita mengakui hak-hak Allah sebagai Tuhan yang layak
kita sembah, yakni kita abdikan diri dengan sesungguh-sungguhnya. Itu makna ibadah. Bukanlah ibadah itu sebagai tangga untuk kita mendapat kepentingan diri kita. Bukanlah ibadah itu sebagai suatu iwat tukar ganti. Aku buat, mana gaji. Itu bukan ibadah. Bukanlah ibadah itu artinya suatu hak. Aku telah laksanakan, maka kamu tak boleh lagi. Kamu kena buat. Itu bukan makna ibadah. Jadi dalam hikmat ini Ibnu Athaillah mengingatkan kita tentang doa itu ialah ibadah, dengan penjelasan bahawa janganlah kamu jadikan permintaan doa kamu itu sebagai tangga sebab untuk kamu nak sesuatu. Tetapi biarlah doa atau tuntutan doa engkau itu bagi menzahirkan kehambaan kamu. Itu makna doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu ialah otak bagi ibadah. Dan kerana menunaikan hak rububiyah, hak Allah sebagai Tuhan yang mencipta, yang mengatur, yang menyusun, yang membiayai semua, sehingga kita ni tak ada benda kecuali hak Allah belaka, maka berhaklah ia untuk kita ibadati sepenuhnya dengan tidak ada kepentingan apa-apa bagi pihak diri kita. Oh, orang kata ini tasawuf tinggi. Tidak, ini asas. Ini ialah soal asas. Dalam soal doa, kerana doa itu ibadah. Dan ibadah itu iaitu penghayatan diri seorang hamba bahawa dia ni hamba dan Allah itu Tuhan yang berhak disembah sepenuh. Baru jadi ibadah. Kita telah terpesong jauh. Apabila sahaja melakukan sesuatu ibadah itu dengan tidak kenal Allah dan tidak kenal diri kita. Itulah yang selalu diungkap, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu kenal Allah. Walaupun dipertikaikan adakah dia hadis atau bukan hadis, tapi tidak penting. Yang pentingnya maknanya sah. Tidak ada ibadah kalau sekiranya tidak bermula dengan kenal Allah yang sungguh-sungguh. Dan inilah yang sedang berlaku hari ini. Berkecamuk berbincang tentang persoalan agama. Pada persoalan zahir, maka ia lupa bahawa agama-agama ini ialah ubudiyah, ialah perhambaan kepada Allah. Roh hamba itu tidak ada. Roh hamba tidak ada, maka berlakulah perbincangan yang di luar daripada ruang lingkup hamba. Ni apabila tak bincang sebagai seorang hamba, timbullah macam-macam. Jadi kita perkecilkan perbincangan kita tentang doa. Doa ini ialah penzahiran kehambaan. Terjemahan hamba. Kita ni hamba. Lagu mana kita terjemah? Iaitu doa. Doa yang lahir kerana kita tahu kita tak ada apa-apa. Dan kita kenal bahawa Allah lah ada segala-galanya. Sedangkan kita berhajat. Maka siapakah yang kita hendak terpa selain daripada Allah? Dan Allah mengetahui hajat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha rahmat menjanjikan pengurusan diri kita. Maka kita berdoa
sebagai terjemahan daripada kesedaran kita ni hamba kepada Allah. Bukan seperti orang-orang yang tidak faham doa, yang mana dia ada kepentingan diri, seolah-olah Allah tak tahu dia ni ada masalah, seolah-olah bahawa dia ni nak urus diri dia sendiri, seolah-olah dia menerpa Allah atau menuju Allah itu apabila dia sudah sumbak, makna sudah sakut hak lain, ataupun dia masih ada lagi peluang-peluang lain. Cuma kalau minta dengan Allah ni cepat sikit, maka itu semua adalah kekeliruan dalam memahami makna doa dan penghayatan doa. Sabaqa an awdahtu lakal farqa baina at-talab. Telah dahulu bahawa aku telah perjelaskan bagi engkau perbezaan di antara makna tuntut, minta, alladhi huwa laun min as-sa'i lil wusul ila al-matlub, iaitu satu warna atau satu bagai daripada berusaha bagi menyampaikan kepada apa yang dituntut. Tuntut ni maknanya kita ada dah matlamat, maka kita mencari jalan-jalan macam mana untuk sampai kepada matlamat kita. Itu makna minta. Faham? Itu makna minta. Wa baina doa, dan beza antara doa. Doa ni alladhi huwa ibadatun, yang mana doa ini ialah ibadah, min ajallil ibadat, daripada sebesar-besar ibadat, mukhul ibadah, pati atau otak bagi ibadah. Itu doa. Tengok beza. Wa astazidu hadha al-farq idahan fi syarh hadhihi al-hikmah, dan aku hendak menambah lagi akan perbezaan ini dari sudut jelas, kejelasan pada syarah hikmah ini. Aku nak perjelas lagi. Indama ta'uddu doa sababan min al-asbab, ketika mana engkau mengira doa itu sebagai tangga daripada tangga-tangga. Sebab ini tangga allati la budda minha al-wusul ila matlubika, yang tak dapat tidak daripadanya bagi kesampaian kepada matlub, kepada perkara yang dituntut oleh engkau. Fa taqbalu ila doa, maka engkau menghadap kepada doa. Kama taqbalu ila asbab al-mukhtalifah, sebagaimana engkau menghadap kepada sebab-sebab yang berbeza, yang berbagai-bagai. Allati tumarisuha, yang engkau mengusahakannya. Sa'yan ila gharadika, sebagai usaha kepada tujuan engkau. Fa inna kalimatika allati tatawajjahu biha ila Allah, maka bahawa kalimah-kalimah engkau yang engkau hadapkan dengannya kepada Allah, ta'uddu talaban, engkau kira atau engkau bilang, engkau kira sebagai permintaan. Wala tusamma doa, dan tidak dinamakan doa. Ini bahaya. Kalau kita ada benda yang kita nak, maka kita fikir bahawa Allah lah yang boleh menyampaikan, maka kita pun menghadap Allah untuk sampai kepada apa yang kita nak, bukan menghadap Allah kerana dia Tuhan yang disembah. Maka itu namanya tuntut, minta, itu bukan doa. Ya, beza dia. Adakah bermula dengan kita kenal Allah ataupun tidak? Itu beza. Tengok beza. Inna syab, bahawa seorang anak muda, seorang pemuda, allazi ta'allaqa qalbuhu bi fatat, yang telah bergantung hatinya dengan seorang gadis. Ini cerita. Dia pun buat contoh, boleh macam pahal-pahal dah kita dah depan kita.
Orang muda-muda saja. Ada hak muda tua pun ada juga. Faqasada ila ziwaj minha, maka ia menghendaki kepada berkahwin daripada perempuan itu. Ya'lamu annahu la budda lil wusul ila hadha alladhi yabtaghihi min at-tasabbub ilayh. Ia mengetahui bahawasanya tak dapat tidak bagi kesampaian kepada yang ia cari akannya daripada sebab kepadanya, kepada perkahwinan. Dia pun pergi mulalah baru nak kenal ayah dia. Selama kena temu dah ayah dia majlis ngaji, tapi apabila kenal anak dia tu lain pasal pula dah. Dia mau kena Mu'tazil. Tanya. Walhazam mau kena, tapi lain pasal dah tu, sebab dia nak jadikan ayah tu sebagai sebab untuk nak minta anak. Kalau ayah kata tak boleh, jadi dia pun mula baik. Tadi tak baik mana kena dah. Ai min ittikhaz al-asbab ilaiha, artinya daripada menjadikan sebab-sebab kepada ilahi kepadanya. Wa ahamu hadhil asbab kulliha, dan yang paling penting daripada sebab ini semuanya, an yataqarraba ila abiha, bahawa ia berdekat diri kepada ayah bagi perempuan itu. Mula panggil abah lah, panggil pelik tu. Wa yatahabbaba ilaihi, dan bahawa ia mula berkasih sayang kepada. Mula sebut cakap berlembut dah. Summa kemudian ayatalattafa fi khutbatiha ilaih, fi khitbatiha ilaih, bahawa ia berlemah lembut pada meminangnya kepada. Inna minal ma'lum, bahawa daripada yang maklum, anna hadha syab, bahawa pemuda ini innama yastakhdimu taqarrub ila walidil fatat, bahawa ia memperguna, istakhdama makna ia menggunakan, berdekat diri kepada ayah bagi wanita itu, wattahabub ilaihi, dan berkasih sayang kepadanya. Summa khatabatha summa khitbataha, atau kepada wattahabub, kemudian khitbat ila tahabub wa khitbatiha, kemudian kepada meminangnya. Khitbah, khutbah lain, khitbah lain, jangan awak salah. Saya hari ni nak berkhitbah. Pernah khitbah ni makna minat. Kalau berkhutbah tu lain, jangan awak salah Aiman. Pergi jumpa saya nak berkhitbah hari ni. Sababan, sebagai sebab, libulughi ghayatihi, bagi kesampaian kepada tujuannya, matlamat. Wa min samma yusamma amaluhu hadha talaban lil fatat min ahliha, kerana itu dinamakan amalnya ini sebagai permintaan bagi gadis atau bagi perempuan daripada keluarga. Jadi pengarang ni nak suruh kita beza antara doa dengan minta. Ada anak puan dia, kita nak, jadi tadi kena juga, tapi ni acak lah sikit, beri acak. Jadi bagusnya kata budak ni. Walhal dia sudah pun menjadikan bapa itu sebagai istikhdam, sebagai alat untuk dia dapat apa yang dia nak. Salah ke? Sama manusia tak apalah, sebab manusia ni sama-sama 10 sen, sama-sama tak ada modal belaka, tak ada masalah. Tetapi apabila ia bersangkut dengan Allah, maka namanya buruk adab. Buruk adab. Ada benda baru nak baik. Itu namanya talab, bukan doa. Walaupun dari sudut zahirnya bunyi macam doa. Kadzalika syanu fi hadha asyab indama yufaja'u yata'atta walidaha alaih. Begitulah sifat daripada pemuda itu ketika mana ia dikejutkan dengan
hajat itu bi taati wa ta'atta bi ta'atta tafa'ala tafa'alu tafa'ulun ta'atiyun. Jadi bi taati dengan mendatangi ayahnya atas sebab itu. Wa yajizu 'anid dukhul ila qalbihi wat tahabbub ilaihi, dan lemah daripada masuk kepada hatinya dan berkasihan kepadanya. Jadi sebelum daripada tu dia tak berasa sayang macam tu. Tiba-tiba apabila sahaja dia nak ke anak dara dia tu, maka mula dia berapak. Fayajidu man yunabbihu ila annahu law insarafa ila Allah bid-du'a, maka ia dapati mereka yang memperingatkan kepadanya, memperingatkan akannya kepada bahawa kalaulah ia berpaling kepada Allah, kalau dah dia menghadap Allah dengan doa, ay yaisara ziwajahu, bahawa akan memudah oleh Allah akan perkahwinannya, min fatati hadhihi, daripada gadisnya ini. Jadi dia nak pergi kepada ayah, dia rasa tak makan cukup juga. Jadi akhir sekali dia pun semayang ajak kata, ai rajinnya qiyamul lail. Lamanya subuh ni pun payah nak bangun. Rupa-rupanya dia berdoa nak kan darah kita tak makan cukup dengan ayah dia. Faham? Fa innahu sayasilu ila matlubihi, maka bahawa saya akan sampai kepada yang dituntutnya. Wa yanalu bughyatahu minha, dan ia mencapai akan matlamatnya. Bughyah ni matlamatnya daripada. Ni kira sedap ni Mahir. Dia tak tahu semangat mana bab ni. Sebab dia wali tak semangat mana bab ni. Inna minal muakkad annahu yasra'u ila tanfidh hadhihi an-nasiha, bahawa daripada perkara yang muakkad, yang punya kesungguhan, muakkad mana yang confirm, bahawa ia bersegera kepada melaksanakan nasihat ini. Orang kata berdoa lah pada Allah, tak apa, malam ni kita bangun doa. Doa tu mari mimpi. Jadi setengah orang ni ingat semayang hajat ni mari mimpi baru jadi, atau semayang istikharah mari mimpi, tak mari mimpi tak jadi. Jadi tak betul kan. Wa yaqbalu ila Allah bidu'a, dan ia menghadap kepada Allah dengan doa, ayuzawijahu min tilkal fatat, supaya Allah mengahwinkannya dengan gadis itu. Kamal farq baina as-sabab al-awwal, apa bezanya antara sebab yang pertama, iaitu pergi baik dengan ayah, alladhi ittajaha ilaihi, yang ia hadap kepadanya, wa hadha as-sabab ats-tsani, dan sebab yang kedua ini iaitu baik dengan Allah. Apa bezanya? Sama je, dia nak nikah. Alladhi aqbala ilaihi, yang menghadap ia kepadanya, ba'da an khaba amaluhu min fi sabab al-awwal, selepas daripada kecewa cita-citanya daripada sebab yang pertama. Tak makan cukup dengan ayah baru nak berdoa. Kalau makan cukup dah tak payah doa dah. Benda ni jadi apa bezanya kedudukan Allah dengan sebab-sebab yang lain? Kalla sebenarnya kilal amalaini, dua kilanya, kedua-dua amal itu, minhu daripadanya, istikhdam, ialah menjadikan khadam, menjadikan alat, lisababin, bagi sebab, ya'malu an yusilahu ilal matlub, yang ia bercita-cita supaya menyampaikannya kepada yang dituntut. Wadafi' ilaihima fi kullil ahwal, dan yang mendorong kepada kedua-duanya pada semua keadaan itu, mantaqut ta'amul, iaitu tempat mantak, tempat tuturan
bermuamalah, bahasa muamalah ma'al asbab, bersama dengan sebab. Bezanya cuma tempat lain-lain, tapi benda sama, iaitu nak jadikan alat untuk sampai kepada apa yang dikehendaki. Fahadal istikhdam, maka menjadikan khadam atau menjadikan alat awis tasabbub ataupun sebab ini yusamma talaban, dinamakan sebagai permintaan atau namanya tuntutan. Wa huwa ab'adu ma yakunu an yadkhula fi ma'na du'a, dan dia sangat jauh daripada apa yang ada ia daripada masuk pada makna doa, jauh daripada makna doa, tak apa tak dengar pun makna doa, tak bau doa pun. Faham? Kalau itu bentuk kita selama ni lagu tu lah. Faham? Ada benda kepentingan kita baru nak jemput Allah. Tak sedar bahawa setiap nafas kita pun memerlu pada Allah, setiap gerak kita memerlu kepada Allah, setiap tak sedar tu. Apabila nak barulah. Itu maknanya kita sudah lupa siapa Allah. Faham? Ni kita duduk ni, kita ingat dah bahawa kita tak boleh duduk kalau tidak dapat pembiayaan daripada Allah. Jadi di sana permintaan yang sebegitu tidak masuk dalam makna doa. Kita jangan melampau. Tak payah berdoa lah, semua tak jadi doa. Tak. Kita perbincangan bukan melampau begitu. Perbincangan kita ini ialah untuk memperincikan tentang bagaimana kaifiat yang betul, benda yang tepat. Ini doa, kerana doa itu ibadatun maqsudah li zatiha, ialah ibadat yang dituju bagi maksudnya. Artinya kita berdoa, yang kita nak ialah doa. Soal apa nak jadi, apa yang akan jadi itu kita dah serah pada Allah. Tetapi kita ni hamba, kita kena berdoa. Ataupun yajibu an taqsuda li zatiha, wajib ia qasadkan doa bagi zat doa itu, kerana dia wajib berdoa. Amat talab, adapun permintaan atau tuntutan, fahuwa mujarradu tasabbub ila ghayatin, maka ia semata-mata tangga kepada matlamat. Itu dua benda beza. Kita nak berdoa. Sebab apa nak berdoa? Kerana itu ibadah. Kerana itu kita hamba Allah sebagai Tuhan. Doa. Kita nak berdoa. Kerana apa? Kerana ada benda kita nak. Itu namanya talab. Cuba kita renung halusi molek. Kata no, biar nak ketua tu. Agak betul. Jangan nak ke benda. Payah lah gitu. Ya. Kerana ibadah itu ialah buah daripada kenal Allah. Tidak kenal Allah, maka buah pohon lain. Faham? Pokok lain. Buah pokok lain orang tak panggil. Tak panggil. Buah dia kalau kita ambil daripada pokok ru. Tengok pokok ru. Ada buah dia duri-duri macam buah dia. Kita berkata ni harga murah, harga murah. Buah apa buah dia? Tunjuk buah ru. Faham? Jadi itulah lebih kurang. Doa pokoknya ialah makrifah, kenal Allah. Apabila dia tidak lahir daripada kenal Allah, maka buahnya bukan buah yang betul. Namanya buah palsu. Ya Allah, boleh makan ke tak buah palsu? Kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas. Jadi harapan kepada Allah tu kita jangan putuskan, jangan kita kata ni tak ada guna berdoa. Kita jangan kata, kita tak tahu, sebab itu adalah urusan Allah. Tapi kita bincang ialah tentang mengenal makna doa, nak kenal makna doa. Faham? Jangan kita hukum.
Sebab kita tak tahu, mungkin dalamnya mengandungi makna doa. Orang duk kata. Tapi kalau tidak langsung daripada kenal Allah, Ya Allah. maka jauhlah daripada makna doa. Warabita bainahuma ma ya'rifu at-talib min Allah. Dan tautan antara kedua-duanya, antara doa dengan talab itu, apa yang mengenal akannya oleh orang yang menuntut, min daripada annahu la yanala matlubahu illa in salaka ilaihi sabab al-muaddi ilaih, bahawa tidak akan mencapai apa yang dituntutnya kecuali jika menjalani kepadanya oleh sebab yang menunaikan kepadanya. Itu namanya dia minta atau tuntut. Wa du'a fi qarari sababun min asbab. Dan doa pada ketetapannya ialah salah satu sebab daripada sebab-sebab. Wal mutasabbib ghayatuhu daiman al musabbab. Dan mutasabbib, sebab itu ghayah kemuncaknya atau penghujungnya sentiasanya ialah benda yang disebabkan, artinya matlamat itu. Wa innama sabab indahu mujarradu adatin wa wasilah. Dan bahawa sebab di sisinya ialah semata-mata adat, semata-mata alat atau wasilah dan wasilah. Wa laqad kasafa wa ajmala Syekh Ahmad Zarruq hadzal makna. Dan sesungguhnya telah lebar, telah kasafa maknanya telah menebal, artinya telah mendalam dan mengelokkan oleh Syekh Ahmad Zarruq akan makna ini. Jadi untuk faham makna doa ini, Syekh Ahmad Zarruq, seorang daripada yang membuat syarah hikam yang masyhur, dia buat tarif. Allazi basattuhu laka, yang aku telah panjang lebar akannya bagi engkau, litalab, bagi makna minta atau tuntut, wal farqa bainahu wa bainal doa, dan beza antara tuntut dan di antara doa, biqaulihi fi awwal syarhi li hadhihi hikmah, dengan katanya pada awal syarahnya bagi hikmah ini. Jadi ini tengok tarif Syekh Ahmad Zarruq tentang makna doa dan tuntut. At-talab ala wajib tasabbub, tuntut, minta itu di atas wajah menjadi sebab, menjadi sebagai tangga. Huwa, iaitu antara wuku'a ma turiduhu, bahawa ia melihat berlaku apa yang ia kehendaki akannya, malzuman bihi, sebagai lazim daripada. Tuntut iaitu kita tidak memandang Allah, tetapi mata kita atau hati kita memandang benda yang kita nak. Faham? Bagi diri kita, yang pentingnya tercapai. Soal Allah terima tak terima, soal apa dengan Allah tu peduli apa. Yang pentingnya anak dara tu boleh kat aku. Itu namanya menjadikan Allah sebagai alat. Atau laziman lahu, atau lazim bagi. Ailit talab, artinya lazim bagi permintaan. Bihukmi sunnatillahi ta'ala, dengan hukum sebab musabab. Hukum Allah artinya sunnah Allah, itu sebab musabab. Biasanya orang berdoa boleh. Orang ni kata dia berdoa ni boleh. Orang ni kata dia berdoa ni boleh. Maka dengan berulang-ulang kita pun percaya bahawa dengan buat ni boleh. Itu maka dia namanya tuntut, bukan doa. Ala wajhin la yang fakku, di atas wajah yang tidak terpisah. Itu makna tuntut, bukan doa. Cuba kita halusi dalam berfikir, beza. Oh, kalau gitu kita berdoa ni jangan fikirlah benda hak kita nak. Tidak.
Kita fikir benda tu kerana itu tabiat. Tetapi ia tenggelam dalam kita kenal Allah. Bagi kita, kita tahu dah Allah dah janji dah, Allah dah susun dah, dan molek dah, Allah tahu, Allah maha mengurus, dan apa yang Allah urus terbaik. Maka bagi kita, tentang apa yang kita nak itu bukan jadi lazim. Bukan jadi lazim, artinya bagi kita jadi tak jadi itu urusan Allah. Tidaklah kita mengintai-ngintai keputusan. Aku doa ni tak jadi, confirm. Confirm itu bukan doa, itu namanya tuntut. Fahal yajmalu bil 'abdi an yaj'ala ghayatahu fil hayah al-wusul ila raghaibihi. Maka adakah elok bagi seorang hamba bahawa ia menjadikan matlamatnya dalam hidup ini kesampaian kepada keinginan. Wa yaj'ala du'aahu alladhi yatawajjahu bihi ila Allah mujarrada tasabbubin bihi ila raghaibihi, dan bahawa ia menjadikan doanya yang ia hadapkan dengannya kepada Allah semata-mata sebab dengannya kepada raghaib, keinginan nafsu. Patutkah satu orang hamba yang mana dia bercakap dengan Allah atau berdoa kepada Allah, tiba-tiba dalam kepalanya ialah benda yang dia nak? Temu dengan Tazo, cakap pun ngubung abang sekali. Sebab apa? Otak dia duk mikir benda dia nak. Dia nak ke anak dia. Faham? Tiba-tiba dia bawa sayang. Dia kata, hak ni pun pening. Buat apa dia sayang? Rupa-rupanya otak dia nampak benda lain. Lagu ni. Dah. Tak ada masalah lah. Kalau beri kebenaran lagu tak ada masalah. Jadi maksudnya tak jadi doa kalau sekiranya otak kita duk mikir tentang apa yang kita nak dengan kita tidak menghayati hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah. Ayah anda, abah katak pun tak apa, asal beli anak. Boleh dah. Mana asal kena katak pun tak apa, asal beli anak. Itu tak betul dah tu. Faham? Artinya bukan dia nak baik dengan ayah, dia nak baik dengan dia ada tu. Tak kena pun tak apa, tapi asal boleh hak kita nak. Sudah. Itu bukan doa. Laisa fi ibadillah al-mu'minin bi'ubudiyatihim lahu. Bukan pada hamba-hamba Allah yang beriman dengan ubudiyah mereka baginya, bagi Allah, wa bi bahiri sultani alaih, dan dengan keluasan penguasaan Allah atas mereka. Man yastasiru hadan nahaj, mereka yang mengharuskan, sara di mana harus, yastasiru mengharuskan akan jalan ini. Ini bukan orang kenal Allah. Atau yasta'ziba hadin nazara, atau yang merasa manis atau yang merasa elok akan pemikiran ini. Atau tasarruf, atau tasarruf ini. Mana orang yang mana dia hamba Allah, dia berasa molek lagu tu, iaitu dia berdoa pada Allah tapi matlam hati dia duk ingat kepada benda hak dia nak. Molek ke tak? Wa hadza ma yunabbihuna Ibnu Athaillah. Inilah dia yang memberi peringatan kepada kita oleh Ibnu Athaillah ila basya'ati, kepada buruknya, celanya, wa yuhadziruna minhu, dan memberi amaran kepada kita daripadanya. Jangan makun doa, jangan lagu ni. Idh yaqul, ketika mana ia berkata, la yakun talabuka tasabbuban ilal ata, janganlah jadi tuntut engkau itu sebagai sebab tangga kepada pemberian daripadanya. Fayaqillu fahmuka anhu, maka sedikitlah faham engkau berkenaan dengannya, berkenaan dengan doa atau berkenaan dengan Allah. Dua-dua boleh tu. Makna kamu tak faham makna doa. Idzan, kalau begitu, fa'ala ayyi wajhin yang bagi an yasdura doa, maka di atas wajah manakah sepatutnya
lahir doa mutawajjihan ila Allah minal abd, yang menghadap kepada Allah daripada hamba. Dan kalau kita nak doa lagi mana? Itu persoalan. Yaqulu Ibnu Athaillah kata, jadi ayuhal ikhwah, telah sedikit kita fahami pada pagi ini berkenaan dengan hakikat doa. Daripada penjelasan ini kita boleh menilai bagaimana diri kita dan bagaimana masyarakat umumnya memahami amal keagamaan. Dan kita boleh fahamlah tempat riuh rendah perbahasan keagamaan berlaku. Riuh rendah ni kenapa? Kerana puncanya tidak memulakan faham agama dengan kenal Allah. Itu ya punca. Habis nak kenal Allah, sibuk pula nak kenal Allah ni dengan tauhid 3 atau tauhid macam-macam jenis pula. Jadi itu adalah merupakan manhaj atau laluan. Biarlah kita sampai kepada matlamatnya kenal Allah yang bermula dengan iman akli, iaitu hujjah akal, hingga kepada iman zauqi, artinya sampai kepada kita mengecapi mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sila. Kena reject. Okey. Norak dah. Kena reject ni makna tak baik betul dengan ayah dia. Pergi jumpa dengan ayah ni dia maknanya buat ayah betul catat. Tapi kalau ayah Allah piti jadilah. Jadi apa yang nak difahamkan dari sudut makna doa dengan makna tuntut. Doa ni suatu yang tinggi nilai ataupun kedudukannya, iaitu otak ibadat. Artinya otak ni maksudnya dia mukh ni maknanya kalau dalam tubuh kita orang sebut air tulang belakang. Itulah belakang. Air yang ada dalam tulang itulah sebenarnya sumber tenaga kita. Kalau sekiranya tak ada air tulang belakang, tak ada air, maka kita ni tak lega lah, lumpuh lah. Jadi itu mana mukh, yang ditafsirkan dengan makna otak. Dalam bahasa sains disebut saraf. Saraf. Saraf dia. Saraf tunjang. Saraf tunjang. Tapi kalau dengan menjelaskan macam ni, selesai ni, sekarang ni benar lah. Ya. Kebanyakannya dia tidak bermula dengan kenal Allah yang sungguh-sungguh. Jadi kita jangan hukum orang yang kata mung tak berdoa, aku doa. Kita tengok diri kita sendiri dulu. Tengok kita macam mana kita mengenali Allah. Jadi kerana itu perbahasan yang sebegini menjadi penting sebenarnya. Soalan pertama. Ya. Ya. Mahabbah ini perkara yang tidak boleh ikhtiar. Cinta ni tak boleh ikhtiar. Ambil duit 1,000 saya ke saya sebab lepas ni nak jadi calon.
Dah boleh. Sekarang itu kalau kita mengajak orang kepada benda yang di luar kemampuan, maka tidak benar. Jadi perkara yang dalam kemampuan. Jadi dia tak sebutlah kemari kita cinta kepada Allah saat, tapi disebut sebagai tak, kemarilah kita beriman kepada Allah. Maksudnya kita berusaha untuk tafakkur yang mengukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita dengan peringatan-peringatan begini kita mengusahakan diri kita ini ke arah makna penghayatan iman. Jadi apa yang disebut di sini ialah makna penghayatan iman yang diterjemahkan melalui doa. Dan biarlah doa itu merupakan ibadah, bukan doa itu merupakan batu loncatan untuk mendapat kepentingan kita. Jadi salahlah kebanyakan orang yang selalu menyebut ni doa power. Mari saya nak pergi doa di depan Kaabah. Kalau doa kau sini ada sebut depan pintu banyak ni bayar, depan Zamzam banyak ni bayar. Nega mai-mai. Dah sebenarnya. Jadi di situ tu tempat meja ABC pun salah dah sebenarnya. Bukan soal apa yang disebut. Mana ABC dia salah, iaitu dia tidak faham makna doa. Doa tak faham. Terang upoh terang upoh dah. Daripada upoh orang lain, baik upoh kita. Ya Allah. Kadang-kadang jadi zahir. Itu adalah ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah. Tukang-tukang sihir. Sebab apa jadi? Jadi sihirnya man. Kerana itu adalah ujian daripada Allah. Jadi kerana itu kita jangan menilai sesuatu mengikut jadi. Ya Allah. Mak dulu sudah adalah kamu adalah kamu dengan sebab itu beli Allah. Biasa. Ya. Beribu malam semula. Ya. Allah berkati billahi taufiq wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.